Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dalam video ini kita akan bincangkan teknik menjawab matematik SPM 2023 kertas 2 bahagian B dan bahagian C. Dalam video kali ini kita akan bincangkan soalan percubaan dari negeri Selangor set 2. Kita lihat soalan kita pertama, itu soalan nombor 11. Alia ke pejabat sama ada menaiki kereta api atau bas. Kemudian kebaran kalian adalah 2/5. Kalau naik kereta api, kebaran kalian dia lewat adalah 1/6. Kemudian kalau menaiki bas, kebaran kalian dia lewat adalah 5/8. Kita lihat soalan A. Rajah 6 diorang jawapan menunjukkan kemerajah pokok yang tidak lengkap. Lengkapkan kemerajah pokok di rajah 6. Lihat pada ulangan jawapan, kita ada K untuk kereta api dan B untuk bas. Jadi kebaran kalian untuk dia naik kereta api adalah 2/5. Jadi untuk bas kita akan dapat 3/5. Kemudian untuk L adalah lewat dan L prime tidak lewat. Jadi lewat untuk ke tempat kerja bila dia naik kereta api adalah 1/6. Maka tidak lewat adalah 5/6. Kemudian untuk naik bas, kebaran kalian dia lewat adalah 5/8. Maka untuk tidak lewat adalah 3/8. Ini jawapan kita untuk soalan A. Kemudian kita tengok pula soalan B. Berdasarkan rajah 6, cari kebaran kalian bahawa satu Roman, Alia menaiki kereta api dan lewat ke pejabat. Jadi kita lihat kombinasi dia naik kereta api, kemudian dia lewat. Jadi 2/5 kita darabkan dengan 1/6. Dan kita akan dapat jawapan kita adalah 2/30. Kemudian untuk soalan B, 2 Roman, Alia lewat ke pejabat. Jadi kita kunci dia lewat ke pejabat, kita akan ambil L prime. Sama ada dia naik kereta api ataupun dia naik bas. Jadi kombinasi dia adalah K dan L ataupun B dan L. Jadi kita akan ambil kebaran kalian K darabkan dengan kebaran kalian L, itu kita dapat 2/5 darabkan dengan 1/6. Kemudian kita tambah dengan dia naik bas 3/5 darabkan dengan dia lewat naik bas 5/8. Dan kita akan dapat 53/120. Kemudian untuk B, 3 Roman, Alia tidak lewat ke pejabat. Jadi tidak lewat ke pejabat, kita akan ambil L prime. L prime di sini kita akan combinekan dengan K dan L prime combinekan dengan B. Itu kombinasi dia di sini adalah K dan juga L prime atau B dan juga L prime. Jadi 2/5 darab dengan 5/6. Kemudian kita tambah dengan B 3/5 dan darab dengan 3/8. Dan kita akan dapat jawapan 67/120. Baiklah, seterusnya kita lihat pula dari segi pemberian markah untuk soalan ini. Untuk soalan A, kita lengkapkan kemerajah pokok dengan semua betul, kita akan dapat 2 markah. Kemudian untuk soalan B, 1 Roman, kita akan dapat 2 markah. B, 2 Roman, 2 markah, dan B, 3 Roman, 2 lagi markah. Dan markah keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 8 markah. Baiklah, seterusnya kita lihat soalan nombor 12. A, rajah 7 menunjukkan 2 titik A dan B pada satu satah kartes. Di sini diberi T adalah translasi 2 negatif 3. Kemudian P adalah pantulan pada garis Y sama dengan 1. Dan diberi transformasi R adalah putaran 90 darjah lawan arah jam pada pusat 21. Kita lihat soalan nombor 1 Roman. Diberi titik A iaitu 6 negatif 3 adalah image bagi suatu objek di bawah transformasi T. Nyatakan koordinat objek tersebut. Jadi kita lihat kedudukan A ni adalah image. Jadi kita kena dapatkan objek dan dia melakukan translasi 2 negatif 3. Apabila kita nak dapatkan objek, kita kena terbalikkan translasi. Jadi translasi dia akan jadi negatif 2 dan 3. Jadi kita akan gerakkan 2 ke kiri, iaitu 1, 2, kemudian 3 ke atas, 1, 2, 3. Jadi kedudukan dia adalah 4, 0. Seterusnya untuk
2 Roman, nyatakan koordinat imej bagi titik B negatif 22 di bawah transformasi berikut. P. Kita lihat titik kita, titik B. Kemudian transformasi yang terlibat di sini adalah transformasi P. P adalah pantulan pada garis Y sama dengan 1. Jadi kita lukis garis Y sama dengan 1 berada di sini. Kemudian kita pantulkan jaraknya 1, jadi 1 juga sini. Ini jawapan kita negatif 2, kosong. Seterusnya R. R adalah putaran 90 darjah lawan arah jam pada pusat 21. Jadi tengok pusatnya 21 di sini. Jadi untuk kita lakukan putaran, kita akan sambungkan objek ke pusat. Jadi kita sambung, ambil sini, kemudian ke sini. Kemudian kita akan buat bentuk macam kipas tu. Putaran ini adalah 90 lawan arah jam. Jadi arah putarannya berada di sini. Jadi jawapan kita berada pada titik ini. Kalau dia ikut jam, 90 berada di sini. Kalau dia 180, dia berada di sini. Jadi kita akan ambil di sini dan koordinatnya ada 1, negatif 3. Seterusnya kita lihat soalan B. Pelajar 8 diorang jawapan pada halaman 25 menunjukkan sisi 4 ABCD dan JKLH dilukis pada satu satah ke atas. Soalan 1 Roman, perihalkan selengkapnya transformasi V. Di sini diberi JKLH adalah imej bagi ABCD di bawah satu transformasi V. Kita lihat pada rajah kita. Ini adalah objek dan ini adalah imej. Dan transformasi yang terlibat, kalau kita lihat di sini, dia merupakan satu putaran 90 darjah lawan arah jam. Kemudian kita kena dapatkan pusatnya. Cara nak dapatkan pusat, kita sambungkan dua bucu yang sepadan. Contohnya kalau kita ambil bucu D, dia adalah sepadan dengan bucu H. Jadi kita sambung macam ni. Kemudian kita kira kotak 1, 2, 1, 2, 3, 4. Jadi 6. Jadi kita bahagi 2, terdapat titik tengah. Dan di sini 3, kemudian di sini 3. Kemudian 3 di sebelah kanan tu dia berbentuk L. Jadi kita akan ganjakkan 1 naik ke sini. Kemudian kalau kita sambung macam ni, kita dapat satu garis yang sama panjang dan sudut dia 90 darjah. Jadi inilah pusat dia. Jadi untuk jawapan V adalah putaran 90 darjah lawan arah jam pada pusat 88. Dan seterusnya kita lihat soalan 2 Roman. Satu imej bagi JKLH dilukis di bawah transformasi putaran 90 darjah lawan arah jam pada pusat 95. Jadi kita akan ambil JKLH ni, kita putar pula pada pusat putaran 95. Berada di sini, berada pada titik H. Jadi putaran 90 darjah lawan arah jam. Jadi kita akan dapat macam ni. Ini adalah garis HL. Kemudian LK dilukis berpenjuru 2 kotak macam tu. Kemudian kita lukis sini dan berada di sini. Okay. Ini jawapan kita untuk soalan 2 Roman. Malah seterusnya kita lihat soalan 3 Roman. EFGH adalah imej bagi ABCD di bawah satu transformasi W. Berdasarkan jawapan anda di 12B 2 Roman, perihalkan selengkapnya transformasi W. Okay, soalan ini adalah objek, kemudian yang kita lukis tadi tu, ini adalah imej dia. Okay, apakah transformasi yang terlibat? Kalau kita lihat, kedudukan objek dan imej ni dia terbalik. Jadi ini adalah suatu putaran. Dan putaran ini adalah putaran 180 darjah. Kemudian kita kena dapatkan pusat putaran, kita sambungkan bucu-bucu yang sepadan, contohnya di sini tersambung. Di sini kita sambung, kita akan dapat satu titik persilangan. Ini adalah pusat putarannya, koordinatnya adalah 7, 6. Jadi jawapan kita adalah putaran 180 darjah, pusat 7, 6.
Baiklah, seterusnya terlihat pula dari segi pemberian markah. Untuk soalan A, 1 Roman 1 markah. Soalan A, 2 Roman 1 markah. Dan soalan A, 2 Roman untuk R 1 lagi markah. Seterusnya untuk soalan B, 1 Roman ternyatakan putaran 90 darjah beserta dengan arah dan juga pusat, dia dapat 3 markah. Kemudian untuk soalan B, 2 Roman terlukis imej, dapat 1 markah. Dan seterusnya untuk 3 Roman ternyatakan putaran 180 beserta dengan pusat, dia dapat lagi 2 markah. Dan markah keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 9 markah. Baiklah, seterusnya terlihat soalan nombor 13. Jadual 4 menunjukkan temburan markah bagi 40 orang murid. Berdasarkan data di jadual 4, hitung sisihan piawai. Ini merupakan data terkumpul. Kita ada selang kelas dan juga kerapan. Jadi kita dapatkan sisihan piawai, kita akan gunakan rumus sisihan piawai untuk data terkumpul, iaitu sigma sama dengan punca 2 sigma fx kuasa 2 per dengan sigma f tolak dengan x bar kuasa 2. Jadi di sini dia melibatkan juga x bar, iaitu min. Jadi kita kena kira min dia terlebih dahulu, iaitu min x bar sama dengan, kita akan ambil f darab dengan x per dengan jumlah data, iaitu kekerapan darab dengan x. X di sini adalah titik tengah. Jadi untuk itu kita kena dapatkan titik tengah dia terlebih dahulu. Ya, titik di sini 11 hingga 25. Jadi kita tambah kedua-dua ni, kemudian kita bahagi dengan 2. Jadi kita dapat 18 titik tengah dia. Kemudian 26 tambah 40 bahagi 2, kita dapat 33. Dan kita buat setiap selang kelas. Kita dapat jawapannya seperti ini. Kemudian kita akan masukkan nilai ini dalam rumus kita. Dan seterusnya, untuk mendapatkan jawapan, kita boleh menggunakan kalkulator. Pertama sekali, kita akan tekan shift, kemudian kita tekan menu, kemudian kita tekan bawah untuk dapatkan surat yang kedua, kemudian kita tekan 3 untuk statistik dan dia tanya frekuensi. Kemudian kita tekan 1 untuk onkan frekuensi. Dan di sini dia melibatkan frekuensi dan juga titik tengah. Kemudian kita tekan pula menu, kemudian kita tekan 6, kita ambil 1 untuk one variable. Di sini kita ada 2 lajur, iaitu X itu titik tengah dan satu lagi frekuensi. Jadi kita akan masukkan nilai X ini pun titik tengah terlebih dahulu. 18 sama dengan 33 sama dengan 48 sama dengan 63 sama dengan 78 sama dengan dan 93 sama dengan. Kemudian kita pergi ke lajur yang kedua, iaitu lajur frekuensi. Kita masukkan frekuensi. Frekuensi pertama di sini 1 sama dengan 3 sama dengan 8 sama dengan 13 sama dengan 9 sama dengan dan 6 sama dengan. Kita dah masuk semua data kita. Kemudian untuk dapatkan jawapan, kita tekan option, kemudian kita tekan 3. Di sini dia ada senarai jawapan yang kita hendak. Jadi untuk X bar iaitu min, kita tengok baris yang pertama, iaitu X bar. Jadi jawapan kita di sini adalah 64.5. Kemudian di sini kita juga ada jawapan untuk sisihan piawai, iaitu pada baris kelima. Itu jawapan dia di sini adalah 18.615. Jadi sebelum tu kita kena buat langkah pengiraan terlebih dahulu. Jadi kita ambil sigma sama dengan 1 darab 18 ni, untuk titik tengah ni kita kena kuasa 2 kan. Kita salin balik macam kita buat untuk min tadi. Okay, seterusnya kita akan ambil pada baris kelima. Itu jawapan kita 18.615. Baiklah, seterusnya terlihat soalan B. Untuk caraian soalan ini, gunakan kertas graf yang disediakan. Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 5 markah pada paksi mengufuk dan 2 cm kepada 5 murid pada paksi mencancang, lukis satu ogif bagi data tersebut. Baiklah, untuk melukis ogif untuk paksi mengufuk, kita akan gunakan sempadan atas.
Manakala untuk paksi mencancang, paksi tegak, paksi Y tu, kita akan gunakan kekerapan longgokan. Dan kalau kita lihat pada jadual 4 ni, kita tidak ada kekerapan longgokan dan juga sempadan atas. Jadi kita kena buat yang tu dulu. Ini di sini kita tambah lajur iaitu kekerapan longgokan. Untuk kekerapan longgokan, kita kena mula dengan kekerapan sifar. Jadi kita tambah sifar mula, kemudian 1. Dan 1 tambah pula dengan 3, dia akan jadi 4. Kemudian 4 tambah dengan 8, jadi 12. 12 tambah 13, jadi 25. Kemudian 25 tambah 9, 34. Dan 34 tambah 6, dapat 40. Kemudian kita kena buat pula sempadan atas. Jadi kita tulis sini SA, sempadan atas. Sempadan atas untuk kelas 11 hingga 25 ni kita ambil had atas dia tambah dengan 0.5. Jadi kita akan dapat 25.5. Jadi sebelum tu kita kena dapatkan sempadan atas untuk kekerapan longgokan kosong. Jadi sempadan atas ni adalah 10.5. Kemudian kita teruskan ambil 40.5, 55.5, 70.5, 85.5 dan 100.5. Okey, jadi ini adalah paksi mengufuk dia tu paksi X dan sempadan atas ni adalah paksi mencancang, itu paksi Y. Mula pertama sekali kita akan lukis paksi mengufuk dan mencancang seperti ini. Kemudian seterusnya kita akan plotkan graf kita menggunakan kekerapan longgokan seperti ini. Dan seterusnya kita akan sambungkan titik-titik ini dengan satu garis lengkung yang licin dan kena semua titik. Macam ni. Okey, ini jawapan kita untuk OGIF. Baiklah, seterusnya kita lihat pula dari segi pemberian markah. Untuk soalan A, kita dapatkan nilai min, kita akan dapat 1 markah. Kemudian untuk dapatkan sisian piawai, langkah pengiraan, kita akan dapat 2 markah. Dan jawapan akhir 1 lagi markah. Seterusnya untuk soalan OGIF, kita menggunakan kekerapan longgokan dan juga sempadan atas yang betul, kita akan dapat 1 markah. Kemudian kita lukis paksi mencancang dan mengufuk dengan skala yang betul, dapat 1 lagi markah. Kemudian kita plot semua titik dengan betul, dapat 2 lagi markah. Kemudian kita sambungkan titik-titik ini dengan garis lengkung yang licin dan kena semua titik, terdapat 1 lagi markah. Dan markah keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 9 markah. Baiklah, seterusnya kita lihat soalan nombor 14A. Lengkapkan jadual 5 di ruang jawapan bagi persamaan Y sama dengan 3X kuasa 2 tambah 7/2X tolak 3 dengan menulis nilai-nilai Y apabila X sama dengan negatif 1.5 dan X sama dengan 2. Kita lihat pada ruangan jawapan, kita akan dapatkan nilai Y. Untuk menjawab soalan ini, kita boleh terus menggunakan kalkulator. Pertama sekali kita akan masukkan ataupun kita masukkan fungsi ini. Kita tekan 3x kuasa 2 tambah 7/2 kemudian x tolak 3. Kemudian kita dapatkan nilai x yang pertama iaitu negatif 1.5. Caranya kita tekan calculate dulu. Kemudian kita masuk negatif 1.5. Kemudian kita tekan sama dengan. Kemudian tekan sekali lagi sama dengan. Kita dapat negatif 3/2. Kita tukar kepada bentuk perpuluhan dan tekan SD. Jadi kita dapat negatif 1.5. Kemudian X yang kedua adalah nombor 2. Jadi kita tekan calculate. Kemudian kita tekan 2. Kita tekan sama dengan. Tekan sekali lagi sama dengan. Kita dapat 16. Seterusnya kita lihat soalan B. Untuk cara soalan ini, gunakan kertas graf. Okay. Menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit pada paksi X dan 2 cm kepada 5 unit pada paksi Y. Langkah pertama kita adalah untuk melukis paksi, iaitu paksi X dan paksi Y seperti ini. Kemudian seterusnya kita akan plotkan
semua titik di sini seperti ini. Pastikan kita plot pada koordinat yang betul. Dan yang terakhir, kita kena sambungkan titik-titik ini dengan satu garis lengkung dan licin dan kena semua titik seperti ini. Jadi ini jawapan kita untuk graf kita. Itu soalan B. Seterusnya untuk soalan C. Berdasarkan graf di 14B, cari satu Roman nilai-nilai X apabila Y sama dengan 24. Jadi kita tengok balik graf kita. Kita tengok pada kedudukan Y sama dengan 24. Kita buat unjuran macam tu. Kemudian garis ini dia potong pada dua tempat pada graf kita. Jadi kita unjurkan ke bawah untuk dapatkan nilai X. Ini nilai X yang pertama. Itu jawapannya negatif 3.6. Kemudian nilai X yang kedua, di sebelah kanan kita dapat 2.5. Kemudian untuk C2 Roman, nilai Y apabila X sama dengan negatif 0.5. Kali ini nilai X pula, kita ambil nilai X 0.5 macam ni. Kita buat unjuran, kemudian kita tengok nilai Y dia di sini. Dan nilai Y-nya adalah negatif 3.5. Baiklah, seterusnya terlihat pula dari segi pemberian markah. Untuk soalan A, kita akan dapat 2 markah. Kemudian untuk soalan B, itu soalan graf. Kita melukis paksi X dan paksi Y yang betul dan seragam. Kita dapat 1 markah. Kemudian kita plot dengan semua titik dengan betul koordinatnya. Kita akan dapat 2 markah. Kemudian kita sambungkan titik-titik ini dengan satu garis lengkung yang licin dan kena semua titik, kita dapat 1 lagi markah. Kemudian untuk soalan C, 1 Roman, kita dapatkan nilai-nilai X, kita dapat 1 markah masing-masing. Dan soalan C, 2 Roman, nilai Y, kita dapat 1 lagi markah. Dan keseluruhan untuk soalan ini, kita akan dapat 9 markah. Baiklah, seterusnya terlihat soalan nombor 15. Anda tidak dibenarkan menggunakan kertas graf untuk menjawab soalan ini. Kita lihat kita ada satu bongkah kayu. Kemudian soalan A dia lukis dengan skala penuh pelan bagi blok kayu tersebut. Ini di sini dia bagi maklumat tentang panjang sisi. Jadi di sini dia bagi dalam bentuk nisbah PQ nisbah SR sama dengan 3 nisbah 2. PQ ni 3, SR ni 2. Kemudian panjang sebenar 6, PQ jadi SR panjangnya akan jadi 4 cm lah. Okay. Untuk melukis pandangan pelan, itu merupakan pandangan atas. Apa yang kita akan nampak adalah seperti ini. Kita nampak segi 4 di atas tu. Kemudian kita nampak juga segi 4 di bawah. Kemudian kalau kita mampatkan, kita akan dapat macam ni. Jadi kita akan lukis bentuk dia macam ni lah. Jadi kita akan menggunakan pensel dan juga pembaris. Okay, tips untuk melukis, pastikan kita lukis garisan bahagian luar terlebih dahulu macam ni. Kita lukis mengikut ukuran yang betul. Kemudian baru kita lukis garis yang berada di dalam macam ni. Ini jawapan kita untuk soalan 15A. Baiklah, seterusnya terlihat soalan 15B. Semasa menyiapkan tugasan tersebut, Adam telah menerima sebuah lagi blok kayu berbentuk separuh silinder. Kemudian dia cantum lah. Okay, soalan 1 Roman, lukis dengan skala penuh, dongakkan blok kayu yang diterima dari pandangan X. Jadi kita akan lukis dari pandangan X. Kemudian di sini kita kena dapatkan dulu ukuran dia. Dia cakap di sini bahawa tinggi blok kayu separuh silinder sama dengan panjang SR. Jadi SR tadi 4. Ni 4. Sini pun 4. Kemudian panjang PW tadi sini adalah 7. Jadi jari bagi separuh silinder ini adalah 3.5. Kemudian apa yang kita akan nampak dari pandangan X adalah kita akan nampak bentuk trapezium macam tu. Kemudian untuk pandangan separuh silinder, apakah bentuk yang kita akan nampak? Jadi untuk separuh silinder sebenarnya kita akan nampak dia bentuk segi 4 macam ni. Bila kita mampatkan dia. Jadi kita akan lukis trapezium dan segi 4 macam ni. Jadi dia bercantum. Jadi tips untuk melukis, pertama sekali kita akan lukis garis yang paling panjang. Macam ni.
Jadi ukuran dia adalah 6 tambah dengan 3.5. Kemudian kita buat trapezium terlebih dahulu, iaitu PS kat sini. Kemudian SR, kemudian untuk RQ yang condong tu kita terus sambung saja ke hujung. Kemudian perlu kita lukis separuh silinder di tepi kiri macam ni. Okay, ini jawapan kita untuk soalan 15A. Kemudian seterusnya 15B2 Roman. Bagi mencantikkan hubungan blok tersebut, ada mengecat separuh silinder dengan warna merah. Okay, dia cat separuh silinder itu dengan warna merah. Dengan menggunakan pi sama dengan 22/7, hitung luas dalam sentimeter persegi bagi permukaan yang diwarnakan itu. Jadi untuk soalan ini, kita akan gunakan rumus bagi luas permukaan silinder. Kita boleh dapatkan rumus ini pada ruangan rumus, sukatan dan geometri, rumus nombor 9. Okay, rumus nombor 9 ni adalah 2 pi J02 tambah 2 pi JT. Kemudian kita dapat jawapan ni, kita kena bahagi dengan 2 sebab dia adalah separuh silinder. Jadi kita ganti nilai 2 darab pi darab J adalah 3.5 kuasa 2 tambah dengan 2 darab pi darab J sekali lagi 3.5 kali dengan tinggi. Tingginya adalah 4. Kemudian kita dapat semua tu, kita bahagi dengan 2. Ataupun kita boleh juga tulis darab dengan 1/2. Okay. Kemudian kita akan tekan kalkulator. Kita akan masukkan sebiji macam ni. Kalkulator. Kemudian kita terus dapat jawapan 82.5. Baiklah, seterusnya terlihat pula dari segi pemberian markah. Untuk soalan A, kita lukis pelan. Kita dapat 3 markah. Kemudian kita lukis pula dari dongakkan X, kita akan dapat 4 markah. Kemudian untuk soalan B, 2 Roman, kita menggunakan rumus yang betul, ganti nilai, kita akan dapat 2 markah dan jawapan 1 lagi markah. Dan markah keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 10 markah. Baiklah, seterusnya kita masuk ke bahagian C. Dalam bahagian ini, dia ada 2 soalan, kita hanya perlu jawab 1 soalan saja. Kalau kita ada masa yang lebih, kita boleh jawab 2 soalan. Kita lihat soalan yang pertama, soalan nombor 16 berkenaan dengan Encik Emir yang mempunyai sebuah kedai yang menjual pelbagai jenis kopi hipster. Okay. Kemudian jadual 6 dia tunjuk kat sini ada package ekonomi dan juga premium. Kita lihat untuk soalan A, pada hari pertama dia berjaya menjual 35 package ekonomi dan 45 package premium dengan hasil jualan RM890. Kemudian pada hari kedua, dia jual package ekonomi adalah 2 kali ganda jualannya pada hari pertama, manakala untuk package premium 2/3 daripada jualan hari pertama. Dan jumlah jualan sepanjang pesta tersebut ialah RM1,950. Dengan menggunakan kaedah matriks, hitung harga package dalam ringgit Malaysia K dan juga L. Jadi kita pertama sekali, kita kena keluarkan persamaan linearnya terlebih dahulu. Kita lihat untuk hari pertama, dia berjaya jual 35 dan 45 dan hasil RM890. Jadi kita boleh tulis untuk hari pertama 35K tambah dengan 45L sama dengan RM890. Kemudian pada hari kedua dia jual 2 kali ganda untuk package K. Jadi package K akan jadi 70K. Kemudian untuk package L dia jual 2/3. Jadi kita ambil lah 2/3 ni darab dengan 45. Kita dapat 30. Jadi tambah 30L. Kemudian hasil untuk hari yang kedua, kita ambil jumlah hasil keseluruhan dia 1950 tadi tu, tolak dengan hasil hari pertama. Kita dapat 1060. Ini 1060. Dan seterusnya kita akan susun dalam bentuk matriks. Okay. 35, 45, 70 dan 30. Darab dengan K dan juga L
sama dengan 890 dan 1060. Kemudian untuk dapatkan KL, kita akan gunakan matriks songsang. Kita songsangkan matriks ini 1 per A darab D. 35 darab dengan 30, tolak dengan B darab C, 45 darab 70. Kemudian A dengan D kita akan bertukar tempat. Jadi 30 di atas dan 35 duduk di bawah. Kemudian untuk B pula kita akan tukar tanda. Yang asalnya positif dia akan jadi negatif 45. Untuk C pula kita akan tukar tanda juga. Asalnya positif 70 dia akan jadi negatif 70. Dan terdarab dengan 890 dan 1060. Macam ni. Seterusnya kita akan terus tekan kalkulator. Pertama sekali kita tekan menu, kita tekan A. Kemudian kita ambil simultaneous equation, kita tekan 1. Kemudian kita akan tekan 2 untuk unknown. Kemudian kita ada baris pertama dan baris kedua. Baris pertama itu adalah persamaan pertama kita. Kita akan masukkan 35 sama dengan 45 sama dengan dan 890 sama dengan. Kemudian untuk persamaan kedua 70 sama dengan 30 sama dengan dan 1060 sama dengan. Kemudian untuk jawapan kita tekan sama dengan, kita dapat X sama dengan 10. X itu adalah K lah, 10. Dan tekan sekali lagi sama dengan, kita dapat Y. Y itu adalah L. L adalah 12. Baiklah, seterusnya kita lihat pula dari segi agihan markah untuk soalan A. Kita mengeluarkan persamaan linear, kita dapat 1 markah. Kemudian tertukar kepada bentuk matriks 1 markah. Kita gunakan matriks songsang 1 markah dan jawapan akhir masing-masing 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 5 markah untuk soalan A. Seterusnya kita lihat soalan B. Encik Emir perlu memilih selebih-lebihnya 20 orang pelanggan setiap hari bagi cabutan bertuah. Manakala bilangan pelanggan perempuan perlu sekurang-kurangnya 2 kali bilangan pelanggan lelaki. Kemudian B1 Roman menggunakan X untuk mewakili bilangan pelanggan perempuan dan Y untuk lelaki. Tulis 2 ketaksamaan linear selain X besar sama dengan sifar dan Y besar sama dengan sifar yang mewakili syarat pemilihan pemenang cabutan bertuah. Jadi di sini kata kunci dia selebih-lebihnya 20 orang. Jadi perempuan tambah lelaki mesti kurang atau sama dengan 20. Jadi kita akan tulis X tambah Y kurang sama dengan 20. Kemudian ketaksamaan kita yang kedua, kita akan tulis X besar sama dengan 2Y. Ataupun kita boleh tulis akasnya 2Y kurang sama dengan X. Kita cuma terbalikkan. Sebab kita nak huruf Y itu berada di sebelah kiri. Seterusnya untuk soalan 2 Roman, lukis dan lorek rantau yang memuaskan sistem ketaksamaan linear tersebut pada ruang jawapan di 16B2 Roman. Jadi kita kena lukis graf di sini. Kita kena buat paksi X dan paksi Y nya terlebih dahulu. Kita akan gunakan pembaris. Jadi di sini dia tak bagi skala pada kita. Jadi kita boleh agak-agaklah apa skala yang kita nak guna. Jadi di sini kalau kita kira kotak, kita akan buat 2 kotak bersamaan dengan 5. Ini 5, 10, 15 dan 20. Sebab maksimum kita ada 20 pelanggan kan. Okey, untuk Y juga sama, 2 kotak sama dengan 5 juga. Jadi kita akan lukis 2 garis di sini. Garis yang pertama adalah X tambah Y kurang sama dengan 20. Kita tukar jadi persamaan. Kemudian kita buatlah jadual kecil untuk dapatkan 2 titik. 2 saja. X dan Y. Kalau kita gantikan X dengan sifar, kita akan dapat Y 20. Kalau kita gantikan pula X dengan 20, Y pula dapat sifar. Jadi kita ada 2 titik lah, 0, 20 dan 20, 0. Kita tandalah pada graf kita. Kemudian kita gariskan. Kita guna pembaris. Dan garis kita ni merupakan garis padu sebab dia ada sama dengan di bawah tu. Jadi kita label sikit. X tambah Y sama dengan 20.
Kemudian persamaan kita yang kedua, 2Y kurang sama dengan X, jadi 2Y sama dengan X. Kemudian kita buat jadual kecil untuk dapatkan 2 titik. Kalau kita gantikan X dengan sifar, jadi Y pun jadi sifar lah. Kemudian kalau kita gantikan X dengan 20, Y akan jadi 10. Jadi kita ada 2 titik ini, sifar-sifar ataupun kosong-kosong. Kemudian kita ada 20, 10 di sini. Kemudian kita guna pembaris, kita gariskan. Dan garis ini juga adalah garis padu sebab dia ada sama dengan di bawah. Jadi kita label sikit. 2Y sama dengan X. Okey, kemudian kita akan lorekkan kawasan yang mewakili kedua-dua ketaksamaan ini. Yang pertama adalah X tambah Y kurang sama dengan 20. Kurang, jadi kawasan ini berada di bawah garis. Kemudian yang kedua, 2Y kurang daripada X. Kurang juga, ini bawah juga. Okey. Jadi kita dah nampak dah kawasan yang ada dua anak panah, itulah kawasan dia. Jadi kita lorekkan di sini. Jadi ini jawapan kita untuk 2 Roman. Kemudian dari segi agihan markah pula, kita tengok untuk B1 Roman, kita akan dapat 2 markah. Untuk setiap ketaksamaan 1 markah. Kemudian untuk B2 Roman, kita melukis paksi dengan skala yang seragam, terdapat 1 markah. Kemudian kita lukis 2 garis lurus ni, terdapat 1 markah masing-masing dan kawasan berlorek 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 6 markah untuk pecahan soalan B. Okey, seterusnya kita lihat soalan C. Pada awal tahun 2019, Encik Emir memperoleh keuntungan dari perniagaannya. Kemudian beliau melabur dalam 2 jenis pelaburan, iaitu Megah Holding. Papa dah kata kahwin aja dengan anak Datuk Zul si Kisha tu, dia boleh tolong bisnes kamu. Dan Kencana Maju. 괜찮아? 괜찮아. 괜찮아. 괜찮아요. Beliau menjual semua unit Kencana. saham itu pada awal tahun 2020 dan memperoleh masing-masing 21,400 dan 23,200 bagi pelaburan Megah Holding dan pelaburan Kencana Maju. Kemudian jadual 7 dia tunjukkan maklumat bagi kedua-dua pelaburan itu. Di sini harga belian seunit, bilangan unit saham yang dibeli, dividen dan juga bonus. Okey, soalan dia, pelaburan manakah yang memberikan nilai pulangan pelaburan yang lebih menguntungkan? Justifikasikan jawapan anda. Jadi soalan ni dia nak untung lah, berapa untung dia beli saham tu. Mula dia beli, kemudian dia jual balik. Jadi berapa dia dapat untuk Megah Holding dan juga Kencana. Jadi cara dia, pertama sekali kita akan ambil berapa yang dia jual tu. Okey, contoh macam Megah Holding dia jual 21,400 kan dia dapat. Jadi kita akan tolak lah dengan modal. Kemudian kita tambah dengan dia dapat dividen dan juga bonus. Okey, pertama sekali kita tengok modal dia dulu untuk MH Megah Holding. Modal dia di sini adalah RM2.40 darab dengan 8,000. Jadi kita boleh kira terus, kita ambil dia dapat 21,400 hasil jualan tadi tu. Tolaklah dengan modal. Modal RM2.40 darab dengan RM8,000. 8,000 unit ringgit pula. Okey, yang ni dia punya modal. Kemudian bila dia melabur tu dia untung. Untung dari segi dividen. Dividen tu dia dapat, jadi dia tambah lah. Dividen dia 150 setiap 6 bulan. Kalau setahun darab 2 dapat RM300. Kemudian dalam masa yang sama dia juga ada bonus. Okey. Bonus dia tambah lah. Bonus ni 3.5% setahun. Bonus ni kita ambil daripada harga modal tadi. Harga modal tu RM2.4 kali dengan 8,000. Jadi kita darab siap-siap lah kat sini. Kita nak dapatkan nilai dia 2.4 darab 8,000. Kita dapat RM19,200. Jadi macam tu lah. Kita ambil apa yang dia dapat, yang dia jual tu, hasil jualan dia tu, tolak dengan modal, kemudian tambah dengan dividen dan juga bonus. Jadi kita dapat kat sini untuk Megah Holding RM3,172.
Jadi macam inilah pulangan yang dia dapat untuk Mega Holding. Kemudian dia tengok pula Kencana Maju. Okay, Kencana Maju, hasil jualan dia adalah RM23,200. Kita tolak dengan modal dia, iaitu harga seunit RM2.06. Darab dengan 8,000 unit dia beli, dan tambah dengan dividen dia dapat RM250. Dan tambah lagi dengan bonus yang dia dapat, iaitu 3.8% daripada modal dia. Modal dia kita kira siap-siap jugalah, RM2.06 darab dengan 8,000. Kita dapat 20,800. Kemudian kita terus tekan calculator lah kat sini, dan kita akan dapat RM3,440.40. Okey, jadi kita buatlah perbandingan antara MH dan juga KM. Yang mana lebih menguntungkan? Jadi kat sini kita nampak KM lah. Jadi jawapan kita adalah Kencana Maju kerana pulangannya lebih tinggi. 괜찮아? 괜찮아. 괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. Kemudian kita tengok pula dari segi agihan markah. Untuk MH dan KM tu langkah pengiraan dia sama aja. Okay. Jadi markah dia akan bagi kedua-dua jalan kira tu betul lah. Yang pertama adalah segi modal. Modal kita kira MH dan KM tu kita dapat satu markah lah. Kemudian kita kira dari segi keuntungan dia, untung masing-masing tu. Kemudian kita buat perbandingan antara kedua-dua tu, KM dan MH tu bagi betul. Dan markah yang seterusnya kita pilih Kencana Maju disebabkan pulangan yang lebih tinggi, satu lagi markah. Dan kita dapat 4 markah untuk pecahan soalan ini. Dan secara keseluruhan, soalan nombor 16 ini kita akan dapat 15 markah. Okay, seterusnya kita lihat soalan yang kedua, iaitu soalan nombor 17. Alex Tan, seorang graduan UPM, dia nak cebur bidang pertanian untuk mengikut jejak langkah ayahnya. Kat sini ada dua traktor, iaitu A dan juga B, berserta dengan harga dalam asas 9 dan juga asas 7. Okay, soalan A, 1 Roman, ungkapkan 101, 266 asas 9 kepada nombor dalam asas 10. Jadi ni kita akan tukar asas 9 kepada asas 10. Jadi untuk menukar sebarang asas kepada asas 10, kita akan buat darab berulang. Okey, kita ambil 101, 266. Okey, setiap digit ni dia ada nilai tempat. Nilai tempat ni dimula dengan tempat kosong, macam 10, 100,000 tu. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita akan ambil satu yang pertama tu, 1 darab 9 sebab dia asas 9. Kemudian dia kuasa dengan 5. Okay. Kemudian tambah 1 darab 9 kuasa 3. Untuk sifar kuasa 4 tu kita tak boleh ambil lah sebab dia sifarnya. Dia nilai dia kosong lah. Kemudian 2 darab 9 kuasa 2 tambah 6 darab 9 kuasa 1 tambah 6 darab 9 kuasa kosong. Kemudian terus tekan kalkulator, terdapat RM60,000. Kemudian A2 Roman, tentukan traktor yang manakah lebih murah untuk dibeli oleh Alex Tan. Okay, bila kita nak tentukan yang mana lebih murah, kita buat perbandingan. Jadi untuk traktor B pun kita kena tukarlah kepada asas 10. Jadi dia adalah kemahiran yang sama juga untuk soalan A2 Roman ni, sama dengan 1 Roman. Jadi dia kemahiran yang sama, dia tanya 2 kali. Jadi dia agak membazir kemahiran lah di sini. Okay, pertama kita ambil 2 darab dengan 7, kemudian dia kuasa 5 kat sini. Okay, kemudian kita buat seterusnya. Kemudian dia tekan calculator, terdapat harganya adalah RM40,000. Jadi kita boleh buat perbandingan lah antara RM60,000 dengan RM40,000 yang dah lebih murah. Okay, jadi sah-sah lah jawapan kita adalah traktor B lah. Okay, seterusnya kita lihat pula dari segi agihan markah. Untuk soalan A1 Roman, kita dapat 1 markah.
Kemudian untuk 2 Roman, kita tukar kepada asas 10, terdapat 1. Kemudian kita buat perbandingan lah, antara 60 dan 40 tu dapat 1 dan jawapan 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 4 markah untuk soalan A. Baiklah, seterusnya terlihat soalan B pula. Ayah Alex Tan menghadiahkan sebidang tanah pertanian di Selangor kepadanya. Okey, di sini kita ada keluasan tanah. Dia bagi dalam sebutan X. Kemudian anggaran sewa tanah, kemudian cukai pintu, kadar cukai tanah dan juga jumlah cukai tanah. Okay, soalan 1 Roman, hitung nilai X. Okay, nilai X ni adalah berkenaan dengan keluasan tanah. Jadi kita tengok jumlah cukai tanah lah. Ini pertama sekali kita tengok dulu keluasan tanah dia 10X darab 6X. Jadi kat sini kita akan dapat keluasan tanah 60X kuasa 2. Jadi untuk nak dapatkan cukai tanah, ambil luas tanah darab dengan kadar dia. Kadar dia adalah 0.05 per meter persegi. Jadi keluasan tanah yang ni darab lah. Dan kita dapat 300. Jadi kita tulis persamaan linear dia 60X kuasa 2 darab 0.05 sama dengan RM300. Okay. Kemudian kita boleh terus tekan kalkulator saja ni dengan menggunakan alpha dan shift tu, dan kita akan dapat X sama dengan 10. Kemudian untuk 2 Roman, hitung kadar cukai pintu bagi rumah Alex Tan. Okay, cukai pintu kita kena dapatkan nilai tahunan, kemudian kita darabkan dengan peratus kadar dia tu, kemudian sama dengan cukai pintu. Cukai pintu kat sini dia bagilah 759. Kemudian anggaran sewa tanah di sini adalah 1150. Jadi 1150 tu kita darabkan dengan 12 untuk dapatkan nilai tahunan. Okey, nilai tahunan darab dengan kadar. Kadar dia kita nak cari, kita darab dengan X peratus ataupun X per 100. Jadi sama dengan 759. Kemudian kita boleh terus tekan kalkulator. Kita guna shift dengan alpha tu. Kita dapat X sama dengan 5.5. Baiklah, seterusnya terlihat pula dari segi agihan markah. Untuk soalan B, 1 Roman, langkah pengiraan 1 markah, jawapan 1 markah. Kemudian untuk soalan B, 2 Roman, kita dapatkan nilai tahunan 1 markah. Kemudian kita buat operasi darab macam ni, 1 markah, dan jawapan akhir 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 5 markah untuk soalan B. Baiklah, seterusnya terlihat soalan C. Alex Tan telah membeli sebuah kenderaan pacuan 4 roda dengan kapasiti enjin 2494cc. Okey, soalan dia, hitung cukai jalan bagi pacuan 4 roda tersebut. Jadi untuk mendapatkan cukai jalan kenderaan, kita kena tengok cc dia. Okay, cc dia 2494, dia tengok pada jadual 9 ni kita ambil pada baris yang ketiga. Okay, di mana dia ada 2 kadar cukai, iaitu kadar asas dan kadar progresif. Kadar asas dia RM440. Jadi di sini kita ambil, di sini kita ambil untuk 2000 cc yang pertama, dia kena bayar RM440. Kemudian untuk kadar progresif, kat sini dah beritahu kepada kita, tambah 80 sen setiap cc melebihi 2000 cc. Jadi cc yang lebih tu kita ambil 2944 tu. 944 lah dah. Kita ambil 2494, tertolaklah dengan 2000. Darabkan dengan kadar dah 80 sen. Jadi kita dapat kat sini RM395.20. Jadi kita tambahlah kadar asas tambah dengan kadar progresif tadi tu. 440 tambah 39520 dan kita dapat RM835.20. Kemudian dari segi agihan markah, kita dapatkan kadar asas dapat 1 markah. Kemudian kita tambah kadar asas dan progresif 1 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah.
Dan kita akan dapat 3 markah untuk pecahan soalan ini. Selanjutnya kita lihat soalan D. Alex Tan bercadang untuk mengadakan kolam tadahan air berbentuk heksagon sekata dengan sisinya 12 meter. Hitung luas dalam meter persegi kolam tadahan air itu, berikan jawapan anda dalam 3 angka bererti. Okey, kali ini dia nak buat kolam pula. Dan bentuk dia bukan calon-calon bentuk. Bentuk heksagon. Jarang buat bentuk heksagon. Selalunya bulat ataupun segi 4 je. Okey. Jadi macam mana rupa kolam bentuk heksagon tu? Jadi di sini cikgu ada tunjuk rajah macam ni. Macam ni lah rupa heksagon. Dia heksagon sekata, jadi setiap sisi dia adalah 12 meter. Untuk mendapatkan luas heksagon, kita tak ada rumus khas untuk heksagon. Kita cuma ada rumus segi 3, segi 4 je. Segi 4 tu pecah lah. Ada segi 4 selari, ada trapezium, ada segi 4 layang. Tu je asas dia. Jadi macam mana kita nak dapatkan luas heksagon ni? Okay, jadi heksagon sekata dia macam ni. Dan kalau kita lihat, heksagon sekata ni, dia adalah hasil daripada cantuman 6 segi 3 sama sisi. Macam ni. Okay, jadi di sini kita akan pecahkan kepada 2 bentuk trapezium. Okay. Contoh kita ambil di sini. Ada trapezium atas dan trapezium bawah. Jadi, panjang sisi selari di atas adalah 12. Kemudian di bawah ni, kita nampak dia adalah 24 lah. Okey. Kemudian untuk trapezium, kita kena dapatkan tinggi trapezium dulu. Okey, macam mana nak dapatkan tinggi trapezium? Kita tengok segitiga sama sisi ni. Okey, kita belah 2. Okey, inilah tinggi dia. Sini 12. Kemudian tapak dia pun 12 kan. Jadi kita bahagi 2, kita dapat 6. Jadi di sini kita akan guna teorem Pythagoras untuk dapatkan tinggi ni. Jadi kita ambil 12 kuasa 2 tolak 6 kuasa 2. Dan kita punca 2. Jadi kat sini kita akan dapat punca 108. Kita kekalkan dengan sebutan punca 108. Sebab kita tak mau nilai perpuluhan tu banyak sangat. Kita buat dalam 108. Jadi kita bolehlah dapatkan luas trapezium tu. Jadi luas trapezium setengah darab masih tambah 2 sisi selari, iaitu 12 tambah dengan 24. Darab dengan tinggi dia punca 108. Okay. Kemudian kita kena darab dengan 2 lah, sebab ada 2 trapezium. Darab dengan 2. Kalau kita darab dengan 2 macam tu, kita boleh mansuhkan lah yang ni, 2 dengan 2 ni. Okay. Kemudian kita terus tekan calculator. Kemudian kita terus tekan calculator. Kita boleh tekan macam tu saja. Okay. Kemudian kita akan dapat nilai yang adalah 374. Okay. Sebab soalan kita dapatkan dalam 3 angka bererti saja. Jadi kita ambil 3 angka ni sajalah. Tak ada perpuluhan. Balas seterusnya kita lihat pula dari segi agihan markah. Kita dapatkan nilai 108 kita dapat 1 markah. Kemudian kita gunalah rumus trapezium. Kita dapat 1 lagi markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Dan untuk jawab soalan ni, kita boleh guna sebarang kaedah. Tak semestinya trapezium saja. Ataupun kita nak cari luas segitiga pun boleh. Kemudian kita darab dengan 6. Jadi apa-apa saja, dia terbuka. Jadi untuk soalan ini kita akan dapat 3 markah. Dan secara keseluruhan soalan nombor 17 ini kita akan dapat 15 markah. Baiklah, sampai sini saja untuk video kita pada kali ini. Sekian, terima kasih, selamat belajar dan jumpa lagi untuk video yang akan datang.